Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini Cikgu Azli ni. Okey, jadi sekarang ni untuk kali ni kita akan masuk bab 4, bab pembiakan. Okey. Jadi untuk bab ni, dia adalah bab yang panjang. Jadi mungkin cikgu akan buat 7 video untuk mencakupi 7 subtopik. Okey, jadi ini video yang pertama. Okey. Kita tengok apa yang ada dalam bab 4. Untuk orang kata apa, subtopik yang pertama, pembiakan seks dan aseks. Okey, 4.1 ni kita akan belajar berkenaan dengan pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey. Pembiakan seks dan aseks. Okey, pertama sekali pengenalan dia. Okey, pembiakan ialah proses penghasilan individu baru oleh organisma hidup. Okey, organisma hidup. Selalu sebelum ni cikgu dah terang, organisma ni benda hidup lah. Okey. Pembiakan merupakan ciri asas bagi setiap organisma hidup, tak kira lah dia unisel ke, dia multisel ke. Okey, organisma tersebut dia akan menjalankan pembiakan. Okey, pembiakan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pembiakan seks dan pembiakan aseks. Okey. Sekarang ni kita nak tengok apa itu pembiakan seks, apa itu pembiakan aseks. Okey. Carta yang terpapar ni, ada dalam buku teks. Okey. Kita lihat dulu pembiakan seks. Pembiakan seks ni dia melibatkan sel pembiakan, manakala pembiakan aseks dia tidak melibatkan sel pembiakan. Okey, sel pembiakan kita dah belajar dalam bab yang sebelum ni. Okey, sel pembiakan. Okey. Kemudian dalam pembiakan seks dia berlaku kepada manusia, haiwan peringkat tinggi iaitu seperti mamalia, burung, ikan, reptilia dan amfibia, serta berlaku kepada tumbuhan yang berbunga. Manakala pembiakan aseks dia berlaku kepada tumbuh-tumbuhan, tapi dia lebih kepada yang mempunyai bawang, contohnya bawang, halia, ubi kentang. Dan dia juga berlaku kepada organisma yang ringkas seperti contohnya ameba, hydra, paramecium. Ni semua kita dah belajar dalam tajuk yang sebelum ni, iaitu organisma unisel. Kita dah belajar, dah kenal dah ameba, hydra, paramecium. Okey, next. Okey, ini adalah beberapa contoh organisma hidup yang menjalankan pembiakan seks. Contoh tu macam apa tu? Bunga matahari, beruang, burung. Okey. Kemudian ni bersama ikan, ular, katak. Okey. Ini semua contoh-contoh organisma yang menjalankan pembiakan seks. Okey. Kita pergi pula kepada contoh-contoh organisma yang menjalankan pembiakan aseks. Okey. Tu apa benda tu? Yang tengah tu apa? Yang kanan sekali tu nampaklah ubi kentang. Okey. Ini lagi satu contoh. 3 lagi contoh organisma yang menjalankan pembiakan aseks. Okey. Ameba, bakteria dan juga halia. Okey. Pembiakan seks. Okey. Pembiakan seks merupakan jenis pembiakan utama yang dijalankan oleh manusia, haiwan dan tumbuhan peringkat tinggi. Pembiakan bagi manusia bukan sahaja untuk menghasilkan zuriat, malah dia melibatkan ikatan kekeluargaan dan juga kasih sayang. Okey. Ini apa yang penting dalam pembiakan seks. Gambar yang kat atas tu menunjukkan gambar sperma dan juga ovum. Okey. Pembiakan seks, dia memerlukan 2 induk. 2 induk, iaitu induk jantan yang membawa sel pembiakan jantan, iaitu
Nama lain bagi sel pembiakan jantan, sperma. Dan pembiakan seks juga melibatkan induk betina yang membawa sel pembiakan betina atau juga dikenali sebagai ovum. Okey. Okey. Jadi gambar rajah ni pun ada dalam buku teks. Okey. Yang mana induk jantan dia mempunyai organ pembiakan jantan. Okey. Induk jantan dia mempunyai organ pembiakan jantan. Okey. Yang mana organ pembiakan jantan ni ada bahagian dia akan menghasilkan gamet jantan iaitu sperma. Okey. Jadi kalau contoh dalam ni, kalau yang jantan ni tempat untuk menghasilkan gamet jantan ataupun sperma ialah di testis. Okey. Untuk induk betina pula, okey, induk betina mempunyai organ pembiakan betina. Kalau kamu lihat organ pembiakan jantan dengan organ pembiakan betina, dia amatlah berbeza. Okey. Dan organ pembiakan betina dia akan menghasilkan gamet betina iaitu ovum. Dan tempat penghasilan gamet betina iaitu ataupun ovum ni ialah di ovari. Ovari, Okey. Benda-benda yang cikgu tekankan ni kamu kena ingat. Okey? Okey, next. Okey, pembiakan seks. Pembiakan seks menghasilkan generasi baru yang berbeza daripada induknya dan menunjukkan variasi genetik. Okey, menunjukkan variasi genetik. Dia akan ada perbezaan. Dia akan ada variasi benda baru, benda baru dari dalam aspek genetik. Okey, proses pertama yang terlibat ialah persenyawaan. Okey, cikgu terangkan sikit persenyawaan ni. Ni bila saat kala sperma yang bentuk ada kepala, ada ekor tu menembusi ovum dan bila dah masuk dalam DNA sperma dan DNA ovum bercantum. Itu persenyawaan. Itulah saat mula pembentukan seorang manusia. Okey. Seterusnya kita akan lihat perbezaan di antara persenyawaan. Kita akan tengok dengan lebih lanjut tentang persenyawaan ni. Okey, maaf Okey, persenyawaan terdapat dua jenis persenyawaan. Persenyawaan dalam dan persenyawaan luar. Okey. Persenyawaan dalam, persenyawaan luar. Kita tengok perbezaan dia. Ciri yang pertama, berlaku apabila. Berlaku apabila. Okey. Persenyawaan berlaku apabila nukleus gamet jantan bercantum dengan nukleus gamet betina di dalam badan induk betina. Saya ulang, berlaku di mana? Di dalam badan induk betina. Berlaku di dalam badan induk betina. Manakala persenyawaan luar berlaku apabila nukleus gamet jantan berjantum dengan nukleus gamet betina di luar badan induk betina. Di luar badan induk betina. Perbezaan yang kedua. Tempat berlaku percantuman. Okey. Okey, untuk persenyawaan dalam, induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina. Induk jantan membebaskan gamet jantan di dalam badan induk betina untuk persenyawaan dalam. Manakala untuk persenyawaan luar, induk jantan membebaskan sperma dan induk betina membebaskan ovum. Persenyawaan ini berlaku di dalam air. Okey, berbeza. Untuk persenyawaan dalam, hanya induk jantan sahaja yang membebaskan gamet jantan. Gamet induk betina dia tak bebaskan keluar daripada badan dia.
Tetapi persenyawaan luar, induk jantan lepaskan gamet jantan ke luar badan dia. Induk betina pun dia akan melepaskan gamet betina ke luar badan dia. Dan kedua-dua gamet ini, gamet jantan, gamet betina ataupun sperma dan juga ovum ni, dia akan melakukan persenyawaan di dalam air, di luar badan induk, mana-mana induk lah. Kalau persenyawaan dalam, persenyawaan tu akan berlaku dalam badan induk betina. Okey, proses lah. Ciri yang ketiga, perbezaan yang ketiga melalui ciri proses. Okey, untuk persenyawaan dalam, gamet jantan dari organ pembiakan jantan akan dibebaskan ke dalam organ pembiakan betina yang mempunyai gamet betina dan bercantum membentuk zygote. Maksud kata, gamet jantan daripada organ pembiakan jantan akan dibebaskan memasuki organ pembiakan betina, yang mana gamet betina ada dalam organ pembiakan betina. Okey, apabila gamet jantan ni bergerak ke arah gamet betina yang telah ada dalam organ pembiakan betina, bila dah bertemu, mereka akan mengalami persenyawaan dan seterusnya akan membentuk zygote. Itu untuk persenyawaan dalam. Manakala, okey, untuk persenyawaan luar, okey, gamet jantan biasanya berenang dalam apa ni? Berenang dalam air, ya. Berenang dalam air dan menuju ke arah telur. Telur pun berada di dalam air dan akan bercantum dengan gamet betina. Telur tadi tu gamet betina lah. Okey? Okey, kita tengok contoh. Okey. Contoh persenyawaan dalam pepatung. Okey, pepatung Cak Cibor, Cak Cibor. Okey? Yang mana Cak Cibor jantan akan memasukkan sel pembiakan jantan dia, sperma dia ke dalam badan Cak Cibor betina. Sel pembiakan Cak Cibor betina tak keluar, ada dalam badan dia. Okey, yang keluar daripada badan sel pembiakan jantan. Dia keluar daripada badan jantan, masuk ke dalam organ pembiakan Cak Cibor betina, dan mencari di mana ada sel pembiakan Cak Cibor betina tu. Manakala contoh ikan juga melakukan pembiakan seks, tapi persenyawaan dia ialah persenyawaan luar. Okey, nampak ada ikan jantan dengan ikan betina. Ikan jantan duduk sebelah kanan, ikan betina sebelah kiri. Ikan jantan akan lepaskan sperma, sel pembiakan dia lah, ataupun gamet jantan dia. Ikan betina pun dia akan melepaskan sel pembiakan dia, itu ovum, ke dalam air. Kemudian sperma daripada ikan jantan tu dia akan berenang cari ovum. Berlaku persenyawaan dekat luar badan. Okey. Kita tengok pula pembiakan aseks. Okey, pembiakan aseks. Okey. Pembiakan aseks berlaku dalam organisma ringkas seperti ameba, paramecium dan juga hydra. Tumbuhan seperti bawang, halia dan ubi kentang juga membiak secara aseks. Okey, bagi pembiakan aseks hanya satu induk yang terlibat. Berbeza dengan pembiakan seks tadi, dia kena ada dua induk. Kena ada dua induk pun, tak boleh induk jantan dengan jantan saja. Tak boleh induk betina dengan betina, tak boleh berlaku pembiakan. Sebaliknya, dia memerlukan dua induk yang berbeza untuk pembiakan seks. Tetapi untuk pembiakan aseks, dia tak melibatkan dua induk yang berbeza. Dia hanya ada satu induk je. Contoh, dia tu jantan, dia pun boleh membiak. Kalau dia tu betina, dia boleh membiak tanpa memerlukan jantan. Ataupun kalau dia jantan, dia tak memerlukan betina. Okey. Pembiakan aseks juga, okey, tidak melibatkan proses persenyawaan. Okey, tidak melibatkan proses persenyawaan. Individu baru yang dihasilkan seiras secara genetik dengan induknya.
variasi tak wujud dalam kalangan anak. Maksudnya, kalau bapa dia bentuk segitiga, dia pun anak-anak dia semua segitiga. Okey, sebab dia tidak melibatkan percantuman DNA ataupun maklumat genetik. Okey. Okey, culture tissue. Okey, culture tissue. Culture tissue. Okey. Culture tissue ni ialah contoh bioteknologi dalam penghasilan individu baru. Okey. Teknik ini akan menghasilkan tanaman baru dalam tempoh yang singkat. Okey. Kejap. Maaf ya. Cikgu silap tekan tadi. Ni cikgu. Cikgu nak fokus kepada ni. Pembiakan aset ni. Nanti kamu nak salin lah. Okey, pembiakan aset melibatkan persenyawaan tak berlaku dalam pembiakan aset. Individu baru yang dihasilkan seiras secara genetik dengan induknya. Tiada berlaku variasi di kalangan anak. Okey, ini dia. Kemudian culture tissue. Jadi culture tissue ialah contoh bioteknologi dalam penghasilan individu baru. Okey, dilakukan dalam makmal. Okey, teknik ini akan menghasilkan tanaman baru dalam tempoh masa yang singkat. Okey. Next. Okey, dalam pembiakan aset, kamu akan belajar 5 kaedah ataupun 5 bukan kaedah 5 cara lah. Organisma yang melakukan pembiakan aset ni, dia lakukan pembiakan dia. Okey. Yang pertama. Okey, kalau kamu tengok ni, yang pertama adalah belahan dia 2. Kedua, pertunasan. Ketiga, penjanaan semula. Keempat, pembentukan spora. Dan yang kelima, pembiakan vegetatif. Okey. Dia ada 5 kaedah organisma menjalankan pembiakan aset. Okey. Yang pertama, belahan dedua. Okey, belahan dedua ialah pembahagian satu sel induk kepada 2 sel anak. Contohnya ameba, paramecium dan bakteria menjalankan pembiakan secara belahan dedua. Okey, kalau kita tengok contohnya sel induk ameba, 1, dia akan membahagi kepada 2. Okey, kamu tengok mula-mula nukleus dibahagi. Bahagi nukleus jadi 2. Kemudian sitoplasma juga pula membahagi kepada 2. Last sekali jadi 2 anak yang baru. Ada lagi tak sel induk yang pertama? Tak ada dah. Dua-dua jadi anak. Kena ingat, belahan dia 2, semua mesti dibahagi secara sama banyak untuk kedua-dua sel anak tu. Kena bahagi sama banyak. Okey? Allah. Okey, cikgu terskip pula. Okey, tak apalah. Yang cikgu skip tu adalah slide untuk contoh macam mana rupa sebenarnya dalam di bawah mikroskop ameba, paramecium dan juga bakteria. Tak apa, kita masuk kaedah yang kedua dalam pembiakan aset, iaitu pertunasan. Okey, pertunasan ialah proses pembentukan tunas pada badan organisma. Tunas bermula sebagai satu struktur yang berkembang dan kemudiannya terputus dan membentuk individu baru. Contohnya, hydra dan juga yeast menjalankan pembiakan secara pertunasan ni. Okey, kalau kamu tengok gambar tu, okey, ni hydra. Okey, mula-mula tak ada apa-apa. Kemudian tumbuh tunas kat tepi badan dia tu. Lepas tu tunas tu semakin membesar dan memiliki rupa sebiji macam ada macam rambut hijau tu kan. Last sekali bila dah agak besar, dia terputus daripada badan induk dan jadilah satu hydra yang baru. Okey. Dia jadi 2. Dia membiak. Dia tak ada melibatkan
induk jantan ke induk betina. Dia tak memerlukan induk yang lain. Dia sendiri boleh membiak membentuk satu hydra yang baru. Okey. Ni contoh contoh gambar. Sebab hydra, okey, hydra dengan yeast ni, yeast yang bulat-bulat tu yeast yang bulat-bulat, hydra tu dah yang macam ada rambut tu kan. Ini kita tak boleh nampak dengan mata kasar sebab dia orang ni mikroorganisma. Okey, kena guna bantuan alat optik iaitu mikroskop. Okey, ni contohnya lah. Contoh gambar sebenar. Okey, untuk kaedah yang ketiga, okey, iaitu penjanaan semula. Okey, penjanaan semula berlaku daripada kebolehan fragmen organisma tertentu yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Okey, contohnya cacing pipih, tapak Sulaiman, planaria dan juga Spirogyra. Okey, ini contoh bagaimana proses penjanaan semula yang berlaku dalam planaria. Okey, tengok, satu planaria dipotong kepada dua. Okey, dan satu potong kepala, potong dua lah. Kepala terputus, tinggal kepala dan ekor. Kemudian kepala dia akan membentuk ekor, ekor akan membentuk kepala. Okey, sebab itulah kalaulah contohnya tapak Sulaiman, kita tak boleh nak pergi bunuh dia dengan cara kita potong dia. Kita ambil satu tapak Sulaiman, kita potong dia kepada 16. Nanti dia akan jadi 16 tapak Sulaiman yang baru. Ni bahaya. Dan dia tak perlu potong secara sama banyak. Belahan dia dua tadi, kena belah sama banyak kan? Ingat balik. Penjanaan semula tak perlu potong sama banyak. Kamu potong ekor conet pun dia akan jadi satu individu yang baru. Bahaya ni. Okey. Okey, ni contohnya. Tapak Sulaiman warna biru. Okey, ada tu Spirogyra yang macam tebu tu warna hijau. Kemudian planaria kalau tak silap cikgu. Mungkin yang warna tu warna purple juga tu. Ada cacing pipih. Okey. Seterusnya, okey, kita akan pergi kepada yang kaedah yang ke berapa ni? Kaedah yang ke pembentukan spora. Pembentukan spora ialah proses penghasilan spora di dalam sporangium. Sporangium. Okey, selepas sporangium pecah, spora yang halus dan ringan akan disebarkan oleh angin. Apabila sampai di tempat yang lembap, spora tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya, okey, alga, kulat, paku pakis dan juga bakteria. Okey, selalunya paku pakis lah. Kita tengok di bawah daun dia tu, dia ada yang bintik-bintik hitam tu kan. Itu sporangium. Dalam dia tu ada spora. Okey. Ni contoh. Cendawan, bakteria, kulat dan juga paku pakis. Okey. Kemudian pembiakan secara vegetatif. Okey, masih lagi dalam pembiakan seks. Okey, pembiakan vegetatif. Apa yang dimaksudkan dengan pembiakan vegetatif? Pembiakan vegetatif merupakan satu cara untuk menghasilkan tumbuhan baru daripada bahagian vegetatif tumbuhan induk selain daripada bunga. Contoh bahagian vegetatif ialah akar, batang bawah tanah, batang rayap, berbawang dan daun. Okey, contohnya lobak merah, strawberry, halia, ubi keladi dan ubi kentang. Okey. Pembiakan vegetatif. Okey, itu halia, carrot, strawberry. Okey. Bahagian vegetatif: akar, daun, batang. Okey. Kita tengok dulu akar. Okey, bagaimana
Bahagian akar tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Rupa-rupanya lobak merah tu, yang lobak yang kita makan tu, itu adalah bahagian akar. Okey. Ubi keledek pun sama. Sebab tu kita boleh tanam ubi ni, ubi keledek ni dalam banyak cara lah. Antaranya kita ambil ubi tu, kita tanam dalam tanah. Nanti dia tumbuh. Okey, akar akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Seterusnya, batang. Okey, bahagian batang tumbuhan induk akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Terdapat dua jenis batang ni, batang bawah tanah dan juga batang rayap. Okey, batang bawah tanah ni, batang tu dia bergerak daripada induk, dia pergi ke satu tempat yang sesuai untuk dia tumbuh. Okey, melalui dalam tanah. Okey, bawah tanah. Contohnya ubi kentang, daripada satu pokok dia akan pergi tumbuh ke tempat yang lain. Okey, tiba-tiba jadi pokok yang baru. Sebab ada apa? Ada batang dekat dalam tanah. Okey, selain daripada tu, yang berpengalaman cikgu lah. Lalang pun sama. Okey, lalang ni dia cepat membiak. Okey, kalau kita nak musnahkan dengan cara potong rumput, tak boleh sebab batang tu ada dekat bawah. Okey? Batang yang kedua ialah batang rayap. Okey, contohnya rumput. Ni rumput lain lalang lain, rumput lain. Okey. Rumput ni daripada satu induk dia nak merebak lah, nak tumbuh dekat tempat lain. Okey, melalui batang rayap. Okey. Selain itu, berbawang. Okey? Ni bawang lah. Okey, dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Okey. Selain daripada tu, daun juga boleh membentuk membentuk tumbuhan baru. Okey. Contohnya pokok setawa. Pada daun dia, kalau kamu tengok pada daun dia, dekat bahagian yang berlekuk tu, dia akan tumbuh tunas ataupun tumbuh pokok yang baru. Yang kedua ialah pokok begonia. Okey, yang mana dia juga akan membentuk tumbuhan yang baru daripada daun. Okey. Kepentingan pembiakan. Okey. Semua organisma hidup membiak bagi menghasilkan individu baru. Pembiakan sangat penting untuk menambahkan bilangan organisma sesuatu spesies. Kegagalan organisma menghasilkan individu baru boleh menyebabkan kepupusan. Pembiakan dapat meningkatkan jumlah individu yang sama spesies. Pembiakan menurunkan maklumat genetik kepada generasi baru. Okey, ini saja untuk 4.1. Okey, pembiakan set dan pembiakan aset. Sekian, terima kasih.